Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini semua sihat. Okey, kita teruskan kita punya kertas penerangan pada muka surat 6. Saya dah kongsikan saya punya kertas penerangan ni, nampak kertas penerangan ni. Nampak ke tidak? Nampak, cikgu. Okay, good. Okay, so sebelum ni saya dah sentuh berkaitan dengan Object Oriented Analysis Design. Okay, selamat datang Faiz. Object Oriented Analysis Design ini kita gunakan, dia adalah konsep atau kaedah yang kita guna pakai untuk sistem atau pemberisian yang kita bangunkan berasaskan Object Oriented. So kita masuk iaitu menghasilkan UML, Unified Modeling Language. Okay, so saya percaya awak dah belajar UML ini sebelum ni, sama ada semasa sijil. Saya rasa semasa sijil bersama dengan cikgu awak dah. So berkaitan dengan UML ini UML merupakan bahasa grafik untuk OOAD, Object Oriented Analysis Design. So bila kita sebut berkaitan dengan bahasa grafik, bermaksud dokumen yang kita akan hasilkan ini ialah dokumen yang bergambar. So ia memberikan satu cara standard untuk menulis pelan tindakan sistem perisian. Bila awak bangunkan perisian awak, ini adalah standard. Perisian yang berasaskan ni lah Object Oriented, berasaskan objek. So konsep UML, dokumen UML diguna pakai untuk awak bangunkan semua jenis perisian yang berasaskan objek orientasi. Jadi awak kena faham betul-betul bahawa tak semua perisian yang awak bangunkan berasaskan objek. So terutamanya bila awak buat pemilihan dari segi bahasa pengaturcaraan tapi bila awak gunakan PHP, awak gunakan Java, Object Oriented memang tak lari. So kat sini memanglah UML ni awak akan nampak macam dokumen yang wajib awak buat setiap kali awak nak bangunkan awak punya sistem. Kena jelas yang tu. Setiap kali awak nak bangunkan perisian awak, bila awak buat kejuruteraan perisian, awak bangunkan awak punya projek tahun akhir, semua yang berkaitan dengan UML awak kena buat. Sebab apa? Sebab awak akan gunakan bahasa pengaturcaraan PHP ataupun Java untuk bangunkan. So UML lah dia punya model yang sesuai. Jadi dia berasaskan ataupun bahasa grafik yang membantu untuk menggambarkan, menentukan, membina dan mendokumentasi artifak sistem orientasi objek. So sebelum ni kita dah sentuh dah objek-objek macam mana nak buat dia punya kelas. Contoh dia gambar yang atas tu. So yang ini perincian dia di mana UML pula digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan dalam sistem yang kompleks. Kalau awak tengok di FD awak boleh faham data tu bergerak macam mana. Kalau object oriented, lagi faham dengan sistem yang awak akan bangunkan. So UML ialah bahasa yang spesifikasi untuk spesifikasikan dan bukannya satu kaedah atau prosedur. Dia digunakan untuk mendefinisi sistem perisian, digunakan untuk memperincikan lagi artifak sistem, bahasa yang digunakan untuk menulis dokumen. So ini yang kita cerita ni adalah dokumen. So dalam UML kita ada dua cabang ataupun dua kategori. So UML ini terdiri daripada struktur model dan yang kedua behavioral model. So apa keduanya? Apakah maksud struktur model? Apakah maksud behavioral model? Bila awak nak bangunkan UML, kedua-dua ni awak tak boleh nak lari. So kita pergi ke muka surat 7. Muka surat 7 ni cabang dia ataupun kategori dia. So kat sini awak boleh nampak bahagian struktur diagram. Inilah diagram yang awak kena buat. Class diagram, object diagram, package diagram, component diagram, composite structure diagram, deployment diagram, profile diagram.
So bahagian behavioral diagram, kita buat use case, activity diagram, state machine diagram, interaction diagram. Dalam interaction diagram tu adalah sequence diagram, adalah timing diagram, interaction, overview diagram dan communication diagram. So kedua-dua kategori ini kita pisahkan, satu jenis struktur, satu jenis sifat ataupun behavior. Okey, jelas yang itu? Jelas yang ni? Dua kategori untuk UML ni jelas? Jelas. Ya, so kita masuk pada UML tadi UML tadi. Ini secara generalize je lah. Okay, UML mendefinisikan notasi bagi domain berikut. Yang pertama sekali, interaksi pengguna, user interaction. Dalam user interaction, yang biasa awak akan bangunkan diagram ni adalah use case. So use case ni ialah dia menerangkan sempadan ataupun scope interaction antara sistem dan pengguna. Apa sebenarnya interaksi yang berlaku antara pengguna dengan sistem. Itu user interaction. Itu use case diagram. Untuk yang kedua pula, notasi-notasi yang lain ialah interaction. Interaction ini menerangkan bagaimana objek di dalam sistem, objek dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Itu kita panggil collaboration diagram. Yang berkaitan dengan diagram ni, kalau tak dapat bayangkan apa benda kan, macam collaboration diagram ni, saya percaya ada yang tak pernah tengok pun apa benda. Use case je lah, biasa buat. Saya nampak awak pernah buat sebelum ni pasal oksigen. Notasi seterusnya, dynamic. Dynamic ni menerangkan dan memodelkan kelakuan sistem sepanjang ia beroperasi. Ni dari segi teori nanti kita tengok awak punya diagram-diagram tu. Contoh diagram untuk dynamic, activity, state, sequence. Kalau collaboration diagram ni tadi dekat mana kedudukannya? Collaboration diagram kedudukannya dekat, kalau use case dekat behavioral diagram. Collaboration diagram, kat sini dia tak tulis pun collaboration kat mana kan. Nanti kita tengok interaction ni sebenarnya dekat diagram yang mana, behavior ke structure. Macam tu. Kalau macam dynamic ni, activity diagram, state diagram, sequence diagram. Sequence diagram ni ada dekat behavioral. Macam tu. State machine diagram ada kat sini, activity diagram kat behavioral. So dynamic berada dalam behavioral diagram. Kalau UML tadi. Logical class diagram. Logical class diagram dekat struktur lah. Notation untuk logical berada dalam class diagram. Dia menerangkan kelas dan objek. Boleh bayangkan objek dengan kelas yang kita dah pernah buat diagram sebelum ni. Objek, logical. Okay. So komponen fizikal pula. Komponen fizikal, notation dia physical komponen ni berada di dalam, contoh dia komponen diagram lah. Nanti tengok satu persatu diagram tu, awak kena tengok, awak kena fahamkan betul-betul. Okay, seterusnya strategi physical deployment. Physical deployment ni dalam structure. Dalam structure ni deployment diagram. So diagram ini berkaitan dengan menerangkan seni bina fizikal dan strategi penyusunan komponen dalam seni bina perkakasan. So ini lebih kepada perisian tu dia perlukan fizikal apa. Contoh kan, generate report, fizikal yang dia perlukan ialah printer macam tu. So sebab tu dia letak dalam deployment. Deployment tu untuk diterbitkan, deploykan, ditembakkan benda macam tu juga lah lebih kurang. So kalau macam apps, pembangunan apps, deployment diagram ni dia akan merujuk kepada bagaimana kita nak gunakan apps tersebut. So bahagian deployment ni dia semestinya dia akan attachkan dengan sama ada kalau guna diagram kalau guna Android kalau guna Android, so dia akan gunakan, nak deploykan dia guna Google Play Store. Macam tu lah. So diagram, dalam diagram tu akan lukis lah benda-benda macam tu. So ini secara general ataupun secara kalau kita nak buat UML dokumen. So notasi-notasi yang biasa kita akan gunakan ialah interaction pengguna, user interaction, dynamic, logical, physical component, dan yang terakhir sekali ialah physical deployment.
So ni notasi. Setiap kali dokumen benda ni ada. Perkataan-perkataan ini awak akan jumpa, awak akan guna. So kalau awak perasan, kebanyakannya berada di dalam diagram-diagram yang pernah awak bangunkan. Okay? So far okay Buku surat 8 dah kita masuk. Okay, so ini penerangan apa itu struktur dengan behavioral tadi. Struktur merupakan pemodelan struktur yang memaparkan ciri-ciri statik. Dia ciri statik sistem. Menggambarkan data dan fungsi dilihat dari dalam sistem di mana struktur statik yang merangkumi kelas, objek dan hubungan dimodelkan. Menggambarkan bagaimana bentuk fizikal sistem tersebut serta hubungan antara elemen dalam membentuk sebuah sistem yang utuh. Hubungan elemen, lepas tu bentuk fizikal. Terms tu kena jelas lah. Kenapa benda ni dipanggil struktur model. Ada package diagram, ada class diagram. Dia lebih kepada hubungan antara elemen-elemen yang ada dalam sistem tu dalam bentuk structure fizikal dia. Fizikal dia berhubung dengan fizikal yang macam ini, macam itu. Kalau behavior ni dah masuk ke dalam dia punya attribute lah, dia punya sifat. Kalau struktur dia merujuk kepada dia punya objek tu, objek ni hubungan dia dengan objek ni apa, macam itu. So ada beberapa diagram yang ada di dalam dia. Nanti saya akan pastikan setiap pelajar faham setiap diagram ni, apa itu diagram ni, apa ciri-ciri dia. Okay. So behavioral model. Sebahagian daripada model analisis mewakili aspek dinamik atau tingkah laku sistem, menggambarkan interaksi sistem dengan persekitarannya serta menggambarkan bagaimana aliran kerja sistem dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia nyata. So, bila sebut pasal behavioral model, dia berkaitan dengan tingkah laku. Tingkah laku sistem dengan proses. Tingkah laku sistem dengan persekitaran. Masuk persekitaran tu dengan orang yang menggunakan macam tu. Sebab tu dia ada use case diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada diagram-diagram yang lain. Okey. Bagi implementasikan UML, seorang sistem analis untuk bangunkan UML dokumen, sistem analis ataupun sistem designer tak perlu membuat semua diagram tersebut. Ni berita baik. So, banyak-banyak diagram tadi yang dekat atas tadi kan, pada muka surat berapa tadi? Muka surat 7 ni banyak gila diagram. Struktur diagram ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Behavioral ada 8 diagram. Jadi sebenarnya sebagai sistem analis ataupun sistem designer tak perlu buat semua diagram tersebut. Ia bergantung kepada sejauh mana kita menjelaskan secara terperinci tentang sistem yang kita buat. Kalau awak punya behavioral diagram awak, use case awak dah berjaya merujuk kepada semua perkara yang dalam sistem awak, so tak payahlah buat banyak-banyak. Tapi dalam situasi awak bangunkan sistem, biasanya use case, sequence diagram, class diagram, itu perkara-perkara wajib lah, diagram yang awak bangunkan. So ini perkara yang menunjukkan bahawa kita punya bidang fleksibel, means kita tak terikat dengan apa-apa diagram yang wajib buat. Kita lebih kepada merujuk pada sistem tersebut. Sistem tu memang perlukan use case, memang perlukan sequence diagram, perlukan class diagram, kita buat macam tu. So Cikgu, apa dia? kalau buat satu je boleh tak? Buat satu kalau boleh tunjukkan segala-galanya dalam sistem awak tu tak ada masalah. Tapi awak kena jelas use case tu apa benda. Macam tu. Biasanya dia tak dapat menerangkan lah. Biasanya contoh kan, daripada diagram ni, struktur diagram, structure diagram dengan behavioral diagram. Mungkin daripada structure diagram ni kita buat dua, class diagram dengan object diagram. Lepas tu behavioral diagram ni kita buat use case dengan sequence diagram. Contoh, kita tak buat yang semua. Macam tu. Faham tak? Dalam bentuk rajah grafik. Kebanyakannya kita akan buat dalam bentuk, kita buat dalam bentuk diagram lah. Kita akan buat dalam bentuk penulisan macam tu. Itu maksud dia.
masuk UML dokumen ni. Macam tu bagus soalan tu, bagus Bella. Okay, so yelah macam sebelum ni pun bila saya berada dalam certain projek untuk pembangunan projek masa saya bekerja dahulu, saya tak terlibat secara langsung sebagai sistem analis, walaupun tugas position saya ialah analis programmer. So bila position saya analis programmer, bila saya dapat tugasan, sebahagiannya saya akan buat analyse. Saya akan analisiskan apa keperluan pada tugasan tersebut. Tapi secara dokumentasinya saya tak buat. Dokumentasinya dia lebih kepada sistem analis yang buat. Macam tu. Sebab saya akan lebih fokus kepada programming. Tapi saya kena faham bahawa objek ataupun kelas yang saya bangunkan mesti ada dia punya diagram lah, secara maksudnya tak adalah kata secara fizikal yang macam kena detail sangat, tak. Itu tugas saya lah masa saya bangunkan dulu. Masa tu saya kerja di cyber MSC Cyberport. Masa saya kerja sana, jawatan saya analis programmer. So sepanjang saya bangunkan programming coding, saya bangunkan Java punya ni lah, Java punya sistem. So saya kena analis juga keperluan-keperluan untuk user, pengguna lah terutamanya. So bila kita dah bagikan modul tu tanggungjawab. Ini base pada syarikat pembangun, dia ada macam-macam kaedah yang dia orang apply untuk bangunkan sistem. Tapi yang saya lakukan dulu, saya analiskan berdasarkan dan nanti saya akan terus je tunjukkan hasil akhir. Documentation tu tak berapa sangat lah dalam bidang saya. Dia lebih kepada bila saya project manager lah yang akan bangunkan, yang akan analisiskan diagram-diagram tu, dia akan bangunkan diagram-diagram tersebut. Tapi dalam masa yang sama kita akan bergerak serentak. Sebab kita terikat dengan masa untuk bangunkan sistem kan. Kalau klien nak 3 bulan lah kita kena bangunkan. Habis kalau nak settlekan dokumen sahaja, kadang-kadang melibatkan kerja yang banyak. Bila nak buat diagram je, banyak diagram nak kena buat kan. So kita bahagikan tugas tu supaya dapat serentak bergerak. So tak adalah kata sistem analis kena buat dulu use case baru kita boleh bergerak programmer. Tak, bukan macam tu. Dunia bekerja bukan macam tu. Bila bekerja, awak kena cepat faham yang sistem ni nakkan apa. Bila awak bangunkan, awak akan bangunkan hasil akhir. Hasil akhir awak tu nanti barulah kita sesuaikan dengan dokumen yang dibangunkan tu. Macam tu. Dokumen tu nanti untuk rujukan kita dengan rujukan user lah. Ada macam-macam dokumen lah pula nanti nak kena bangunkan. Itu kerja sistem analis lah. So sebagai programmer, kita tak tunggu pun sequence diagram, class diagram tu. Tapi awak sebagai pelajar, awak kena tunggulah. Awak kena bangunkanlah dulu sequence diagram, class diagram, package diagram, use case dan yang sebagainya lah. Untuk UML ni awak kena tunggu, kena buat dulu benda tu. Sebab awak jugalah sistem analis, awak jugalah programmer kan. Tapi kalau kita bekerja di luar, dalam organisasi taklah macam tu. Kita akan berkhususan. Jelaskan yang tu Okey, kita masuk pada design pula dah. Design pattern. Apa ini design pattern? Design pattern juga dikenali dengan nama pola reka bentuk. Design pattern merujuk kepada penyelesaian umum yang boleh digunakan berulang kali untuk menyelesaikan masalah umum yang diperolehi ataupun dijumpai dalam reka bentuk perisian. Ia tidak membentuk penyelesaian akhir yang boleh digunakan terus sebagai atur cara program. Pola reka bentuk merupakan penjelasan ataupun template ataupun rangka yang menunjukkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang boleh digunakan dalam situasi yang berbeza. Baik, siapa yang berconteng? Saya tak gerakkan mouse. Boleh conteng? Muskil juga. So biasanya ia menunjukkan hubungan interaksi antara kelas dan objek yang terlibat dalam sistem. Okey, design pattern ini lebih kepada interaksi kelas dan objek.
Nombor 6, algoritma adalah bukan pola reka bentuk, kerana algoritma merupakan penyelesaian masalah komputer dan bukan masalah dalam ujian reka bentuk. Ini kategori pola reka bentuk. Mungkin tak berapa faham kan dengan apa maksud kat atas kan. Dia lebih kepada dia merujuk kepada 3 perkara, iaitu yang pertama sekali creation pattern ataupun merujuk kepada bagaimana kelas atau objek dimulakan. Structure pattern merujuk kepada struktur relation atau hubungan antara kelas ataupun objek yang menjelaskan cara penggabungan objek. So ni lebih kepada sebenarnya bila dicakap pasal penyelesaian akhir yang boleh digunakan, pola reka bentuk ni merujuk kepada penyelesaian umum yang boleh digunakan berulang kali untuk menyelesaikan masalah umum. Ini adalah design pattern. Ini maksudnya bila kita tengok pada kategori ini, kita boleh merujuk kepada penambahbaikan pada yang pertama sekali kelas dan objek, yang kedua hubungan, yang ketiga sifat ataupun tingkah laku. Tambah baik pada reka bentuk 3 perkara ini. So kalau ada benda-benda yang tertinggal, dia panggil pola reka bentuk design pattern. Design pattern, penyelesaian umum yang digunakan menyelesaikan masalah. Tak pernah nanti kita tengok apa benda pola, apa-apa pun awak kena faham, awak kena hafal lah benda ni. Kalau tak faham, kalau saya dulu kan, masa saya dekat universiti, lecturer saya kan, kelas saya dulu dekat 60 orang dalam satu kelas. Lepas tu kita ni kan masuk kelas, yelah lelaki dengan perempuan akan duduk kiri dan kanan kan. Perempuan lagi ramai daripada lelaki, bukan kiri dan kanan. Kalau kat universiti boleh duduk mana-mana, lecturer takkan tetapkan dalam tempat duduk sebab kita orang ramai. Jadi kalau 60 orang dalam satu kelas, yang lelaki ni selalunya akan menjadi mangsa untuk duduk belakang sekali. Kalau saya masuk, alamak dah terlambat kan, masuk, Allah duduk belakang sekali. 60 orang, awak bayangkan 60 orang, satu baris tu adalah dalam 7 orang je boleh duduk, tarik sampai ke belakang. Ya Allah. Lepas tu lecturer je kecil comel je kat depan kan, suaranya pun halus, memang tak dengar. Bila tak dengar tu, itulah dia selalu dia gunakan bahasa. Dia gunakan ni, tak apa awak semua tak faham, tak apa awak hafal. Ni sekarang saya nak guna perkataan tu. Awak tak faham benda-benda macam ni, awak hafal. Boleh macam tu? Boleh kan? Saya dulu macam tu. Lepas tu lulus curakan je, sebab hafal tak habis. Nasib lah macam mana. Okey, yang seterusnya kelebihan menggunakan pola reka bentuk. Reka bentuk berulang lebih efisien daripada hanya menggunakan atur cara yang berulang. Okey. Yang kedua, menangani masalah umum yang dihadapi oleh sistem designer. Nombor 3, lebih mudah untuk orang lain memahami apa yang anda lakukan dan mengapa. Nombor 4, membantu dalam proses refactoring atur cara dengan mudah. Bila berlaku perubahan pada atur cara, refactoring atur cara, kalau nak lakukan perubahan, contoh perubahan yang tadi tu kan ada 3 kategori kan. Perubahan pada behavior pattern, kita nak lakukan perubahan sedikit kan, tingkah laku pada fungsi kelas. Contoh kan, objek, contoh sebelum ni kita guna sistem library kan, sistem library, objek dia dengan kelas. Okay. Objek yang besar sekali ialah inventory besar. Dalam inventory ada beberapa kelas. Kelas pertama ialah buku. Okay. Buku. Kelas kedua ialah perabot. Kelas ketiga ialah apa lagi library kita ada, buku tadi, lepas tu majalah contoh. Kita dah asingkan sebab banyak benda tu. So objek-objek ni bila kita buat behavior dia orang, so kena ada beberapa pattern lah. Maksudnya contoh dia hubungan antara buku dengan majalah, apa hubungan dia? Hubungan buku dengan perabot, apa hubungan dia? So kadang-kadang masa nak bangunkan tu kita tak nampak benda tu.
Dia tak nampak pun hubungan tu. Bila dah bangun kan baru nampak hubungan tu. So dia mudah. Ui, apa tu? Macam bunyi Autobot je. Optimus Prime ke apa? Jelas tak ni pola reka bentuk penting pola reka bentuk ni supaya awak tahu. Awak tahu objek dengan kelas awak tu apa hubungan dia, awak tahu struktur dia macam mana, awak tahu tingkah laku dia macam mana. Awak boleh bahagikan objek yang mana, kelas macam mana. Jelas yang tu 3 kategori ni. So ni adalah kelebihan dia. Okey, seterusnya yang ini sampai yang ke bawah-bawah sampai ke muka surat berapa saya tengok use case hubungan stereotype lah apa benda semua ni kan korang dah belajar. Jadi saya tak nak ulang sampai muka surat 16 saya tak nak ulang, cuma yang ini dia rujuk pada use case saja. Saya rasa tak no point awak belajar UML diagram semata-mata use case dia. Lepas tu buat use case dia. No point. So, apa yang saya nak awak buat? Kita hari ni 3 jam Okey, sekarang ni macam biasa. Saya tak suka awak hanya tahu tu sahaja. Awak hanya tahu use case ada apa? Ada actor cikgu. Tak ada. Itu macam apa je. Terlalu mudah untuk budak diploma. Come on, awak budak diploma takkanlah kat luar sana bila masuk dalam team project saya belajar semua ni, tapi use case lah saya expert. Dia ada anak macam tu Okay, so apa yang saya nak awak buat, buka muka surat 7. Muka surat 7 ni ada UML diagram, jenis-jenis dia. Jadi secara apa dulu? Bernafas kat depan dulu apa? Berdengkur ke apa tu? Oi, berdengkur Punya dua ke? Punya dua. Dia tengok movie. Tengok movie, astagfirullahalazim. Padahal tak berkat ilmu tu. Sama-sama. Ya Allah Akbar. Itulah dia punca-punca belajar tak berkat. Nampak? Punca-punca belajar tak pandai-pandai. Itulah dia sebahagian dia. Tak sendiri, awak tak hormati ilmu tu sendiri. Balik orang dah nak habis lah. Okay, so ada 8 tambah 7 lebih kurang 15 diagram. 15 diagram. Kelas hari esok saya nak semua hantar. Tu siapa pula yang conteng tu? Warna biru kat skrin aku ni. Korang ni. Berapa diagram? 15 diagram. Saya nak 2 benda je. 1, contoh diagram tersebut. 1, ciri-ciri diagram tersebut. Tu je. Buat dalam dokumen. Faham? 2 ciri tu saja masukkan. Yang pertama sekali, okey. Kelas diagram contoh. Kelas diagram ialah sekian-sekian apa ciri dia ada, penerangan dia sikit, lepas tu contoh kelas diagram. Objek diagram pun sama macam tu. Ini tugasan individu. Faham? Faham cikgu. Alright, good. So ada 15 diagram yang awak kena buat, bermaksud lebih kurang 15 muka surat seorang. So awak ada masa 1 hari. Ini pun saya akan lepaskan awak kejap lagi. Kita tak stick 3 jam terus boleh pengsan tu. Baru setengah jam dah tengok movie, ini kan nak 3 jam. Okay, so boleh teruskan lepas ni tengok movie, sambil-sambil tu tengok 15 diagram ini, buat dalam bentuk dokumen. Awak nak copy paste, saya tak ada masalah, tapi gunakan bahasa Melayu standard. Jangan gunakan mother tongue awak. Okay, mana tahu kan ada Bangla, ada Indonesia, tu mother tongue awak kan. Jadi gunakan bahasa Melayu standard. Okay, come on, tunjukkan awak ni pelajar diploma. Faham? Cikgu, Ya, saya. nak tanya boleh? Boleh. Apa nama tu yang rajah kat bawah tadi,
use case dia tak ada macam keliling yang kotak tu tau. Tapi selama ni saya belajar ada yang kotak tu. Boleh ke kalau tak ada? Kotak mana? Ya, jap. Buku surat berapa? Yang tak ada kotak. Nak kotak Jadi kalau kotak tu tak ada pun tak apalah kan cikgu? Yang mana? Sekejap bawah sikit cikgu. Bawah sikit. Buku surat berapa? Entah tak perasan tadi. Keseluruhan Macam ni kita jadual ni ada kotak dekat dalam ni. Kotak bawah tu Selama ni awak belajar kotak tu wajib ke? Tak tahu. Dahsyat awak kotak. Tak tahu wajib ke tidak? Kalau awak tengok kat dalam internet kan, dalam internet rujukan dia ada kotak kan. Apa yang awak belajar tu awak buatlah sama kotak tu. Kotak tu nak menunjukkan bahawa aktor tu di luar sistem. Kotak tu adalah sistem. Faham tak? So kita nak buatkan hubungan dia kan supaya nampak lebih jelas. Sebenarnya kotak tu tak ada kata wajib buat. Tapi awak dah belajar ada kotak, buatlah kotak. Tak ada masalah. Tak nak kotak. Ada juga contoh tak nak kotak. Ni kan saya tunjuk awak saya punya skrin ni. Ni contoh tak ada kotak. Ini contoh ada kotak. Ni tak ada kotak. Ni ada kotak. So majoriti je buat kotak. Nanti tak ada kotak. Macam ni bertergabur lah. Nak ke yang bertergabur ni kan? Kan tak nampak proper. So means awak buatlah kotak. Kotak tu merujuk pada sistem. Dia letak kat tengah-tengah. Macam ni mana satu sistem dia? Tergabur kan? So adalah kelebihan kotak tu. Itu aja. Macam ni kan. Proper lah awak punya use case tu. Mudah lah orang faham. Memanglah kalau kita berada dalam bidang ni, suka tak suka, kita kena faham juga diagram bentuk macam mana pun kan. Tapi kalau dah standard dia ada kotak, buat ada kotak. Memudahkan programmer ataupun designer nak buat. Macam ni ni contoh ni helpdesk request system ni. Dia buat kotak tu ni, so kita tahulah tengah-tengah ni adalah sistem dia. Proses-proses yang berlaku, tingkah laku aktor ni macam mana. Begitulah maksud dia. Jelas? Jelas cikgu. Good. So tadi tugasan yang saya bagi tu, besok 15 muka surat minimum. Lebih tak kata bagus, tapi lebih tu nampaklah awak ada effort sikit. Tapi saya nak 15 lah. 15 muka surat. Setiap satu muka surat merujuk kepada satu contoh diagram dan ciri-ciri dia sahaja. Okay, contoh kan macam use case tadi kan, ciri dia ada actor apa benda. Lepas tu ada apa lagi ada dalam use case. Ada hubungan. Buatlah penerangan macam ni panjang sangat kan. So awak rekaskan supaya saya nampak memang itu adalah hasil awak. Alright, ada soalan? Satu diagram dua ciri je. Sebulan kalau jumpa dua ciri. Tapi ada banyak ciri ni. Dan sequence pun ada banyak ciri-ciri dia. Right? Ada lagi soalan? 2 ciri, 3 ciri bergantung kepada memang benda tu wajib ada dalam diagram tu. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada ke? Okey, kalau tak ada kita untuk session dengan Zoom kita akan tamat pada pukul 10.11 ni. Seterusnya kita akan berada dalam Telegram apa-apa soalan, apa-apa perbincangan kita teruskan dalam Telegram. Dan kita tamatkan kelas kita. Si ada anak panah tu siapa tu, baru jumpa ke apa, nampak tak jakun dia. Okay, kita tamatkan kelas kita pagi ni dengan tasbih kifarah dengan surah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insan fi usrin allazina amanu. Amin. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kau. Sama-sama.
Terima kasih Go. Sama-sama. Eh,